Kita melihat kepada isu yang pada ketika ini menjadi concern kepada kita semua adalah melihat kepada isu COVID-19. Kita tahu Pulau Langkawi bergantung harap kepada sektor pelancongan ini ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sejak daripada Mac lalu semestinya memberi impak yang sangat besar kepada keseluruhan Pulau Langkawi ini yang saya kira lebih daripada 70% pendapatannya disumbangkan oleh sektor pelancongan. Bagaimana melihat kepada situasi masa kini dari segi kedatangan pengunjung boleh datang ke sini pada masa kini? Ya. Impaknya kepada sekatan perjalanan adalah amat besar kepada pelancongan. Pelancongan kalau kita lihat definisinya sendiri pun adalah pergerakan manusia dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi bila ada sekatan pergerakan, di situ juga akan terhenti aktiviti pelancongan ya. Dan memang waktu dalam tempoh PKP kita lihat kalau bulan Januari ya, bulan Januari kunjungan pengunjung adalah lebih hampir 300,000 orang. 356,000 orang sebenarnya pada bulan Januari, sebulan sahaja. Kemudian ia drop begitu mendadak. Kalau kita lihat bulan April ketika PKP dalam full swing ya, waktu itu, hanya 4,000 orang yang datang melalui jetty. Kalau campur semua dalam 5,600 orang pada bulan April. Dan alhamdulillah sejak dilonggarkan sekatan perjalanan, kita lihat kenaikan yang memberangsangkan. Contohnya pada bulan Mei, kita lihat pada bulan Jun kedatangan pengunjung ada 82,000 orang. Memang lebih rendah kalau dibandingkan tahun sebelumnya, tapi peningkatan lebih yang mendadak daripada 4,000 ya pada bulan April. Dan alhamdulillah bulan Julai kita merekodkan kedatangan 189,000 orang pelancong ke Langkawi. Dan ini adalah pelancong domestik ya. Dan kalau kita lihat pecahan kedatangan pelancong domestik dan antarabangsa pada tahun-tahun sebelumnya adalah 50-50. Maksudnya kalau ada peningkatan pelancong domestik daripada tahun sebelumnya ke Langkawi. Dan itu bercakap mengenai jumlah kedatangan pelancong yang masuk ke dalam negara-negara kita. Jadi untuk kita memancing mereka untuk datang ke Langkawi ini sudah semestinya kita perlu menjaga produk-produk kita dan juga kita perlu menambah produk-produk kita. Apa antara usaha yang dimainkan oleh LADA untuk menambah baik dan juga untuk menambah produk-produk pelancongan di sini supaya orang ramai kita memfokuskan kepada pelancongan domestik untuk datang ke Pulau Langkawi ini? Ya, okey. Kalau saya boleh lanjutkan daripada soalan tadi, kesannya amat besar. Jadi pada 31 Mei kita sebenarnya lancarkan pelan pemulihan ekonomi Langkawi yang didasarkan oleh 3 prinsip utama, 10 strategi dan lebih kurang 30 tindakan. Dan tindakan-tindakan ini akan kita teruskan sehingga lebih kurang setahun setengah daripada tempoh pemulanya PKP untuk memulihkan ekonomi Langkawi ya. Tapi sebelum itu kita sebenarnya ada perancangan yang lebih besar untuk Langkawi. Cik Hafizi sebut tadi tentang produk-produk baru. Betul. Sebenarnya produk-produk di Langkawi pun dah banyak. Kita dalam rencana untuk menambah yang baru. Tapi saya kata dah banyak tapi tak dapat dinikmati oleh pelancong-pelancong domestik. Kerana kunjungan mereka ke Pulau Langkawi biasanya terlalu singkat. Datang biasanya 2 malam, 3 hari. Dan terpaksa bekerja-kerja di cable car, untuk beli coklat dan tiba-tiba dah habis waktu untuk ke ferry ya, ataupun ke airport. Jadi kita nak selepas PKP ni kita nak banyakkan package-package yang lebih menarik supaya orang stay di Langkawi lebih lama. Dan di sini mereka akan dapat nikmati berbagai produk pelancongan seperti island hopping, jet ski, nature trails kita juga sangat banyak di Langkawi ya. Langkawi sebuah UNESCO Global Geopark seperti kita ketahui dan banyak produk-produk alam semula jadi yang tak sempat sebenarnya dinikmati oleh pengunjung tempatan. Jadi di situ kita nak panjangkan package-package percutian di Langkawi kalau boleh. Dan keduanya ada beberapa produk-produk baru yang sedang kita bangunkan. Contohnya di depan lapangan terbang antarabangsa Langkawi, kita sedang bangunkan sebuah premium outlet. Premium outlet ini akan memberi satu pengalaman retail yang baru kepada pengunjung ke Langkawi. Jadi tak hanya terhad kepada beli coklat dan beli perfume, lepas ni boleh beli barang-barang yang berjenama ya. Dan kita juga sedang bangunkan satu tempat di Kuala Sungai Melaka ni, kita panggil tempat ni orang tempatan panggil Pasir Benengung ya. Dan sini kita bangunkan lebih kurang 29 ekar. Akan kita bangunkan sebuah pembangunan yang ada beberapa hotel dan juga tempat yang kita kira sangat menarik untuk orang muda ataupun digital nomad ya, untuk datang dan bekerja daripada Langkawi. So they can come and stay in Langkawi and work from Langkawi. So ada beberapa produk yang kita tumpukan kepada masyarakat yang lebih muda untuk menarik mereka ke sini.